Assalamualaikum, selamat pagi. Amy Shai bersama dengan anda di hujung minggu. Untuk minggu ini ada banyak sangat-sangat segmen-segmen dan juga topik menarik yang kita nak bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu, kita nak ceritakan apa yang terjadi semalam, di mana petang Jumaat semalam, seorang bintang hebat telah pun pergi meninggalkan kita, di mana dunia seni kehilangan seorang permata, iaitu almarhum Muhammad Hakim Lokman ataupun Allahyarham Bok Lokman yang petang semalam meninggal dunia di rumahnya di Kota Baru, Kelantan. Kita ucapkan salam takziah kepada seluruh kaum keluarga dan sahabat andai, dan mudah-mudahan roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga roh arwah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Terus bersama dengan kami. Hari ini hari Sabtu. Apa bulan dah, Kak Dina? Hari ini dah 24 September, yang pastinya hari ini kalau baru bangun tidur tu, ayuh terus bersama kami di hadapan kaca TV sekarang ni. Sebab banyak perkongsian kita nak bawakan. Dan pastinya kalau siapa yang bekerja hari ini juga seperti kita, Haziq. Ya. Kita doakanlah agar hari ini rezeki anda melimpah ruah dan juga diberkati hendaknya, insyaAllah. Ya, memang rasanya ramai yang kerja. Sebab pagi tadi dia punya jam lain macam. Tak tahu, rasa macam jam dia macam weekdays. Jam dia macam hari biasa pula jamnya. So ramai yang dah start kerja hari Sabtu kan. Jangan risau. Sebab di hari Sabtu ni lah ada banyak cerita-cerita hantu yang kita nak share. Alamak, takutnya. Cerita hantu hari ni kita. Okey, tapi sebelum tu juga ada yang mengambil kesempatan waktu-waktu begini, walaupun cuti di hujung minggu, tetap nak balik kampung. Ada. Tetap nak rasa suasana makan di kampung, buat aktiviti-aktiviti yang menarik di kampung anda. Ya, sebab bila kita nak balik kampung, kita teringat dengan kita punya nampak kehijauan kan. Kalau kat kampung ni ada sawah bendang. Lepas tu tengok pacat naik kat kaki. Alamak, tu tak nak Kenapa tak nak pula? Benda tu lah experience, Kak Lina. Banyak aktiviti yang ada. Ni contoh ni apa ni, pertandingan berlari di sawah bendang ke bagaimana? Tapi inilah ini suasana yang menarik sebenarnya yang kita rindukan. Pernah tak waktu kecil-kecil rasa sendiri pengalaman permainan macam ni, Haziq? Aziz tak pernah sebab Aziz tak ada kampung. Aziz memang tak ada kampung. Aziz kampung pun kat Keramat. So memang tak dapatlah rasa macam ni. Tapi ada juga rasa gotong royong. Macam ni gotong royong ni. Ini best. Ada. Ini kalau rewang, kenduri, paling seronok, paling meriah. Saling tolong-menolong antara ahli-ahli kampung kan, jiran-jiran tetangga. Masa ni lah orang kata hubungan silaturahim sesama jiran tu akan terbentuk. Kalau bab-bab kenduri ni, paling cepat lah kalau tengok orang-orang perempuan dulu. Dia sampai dulu. Memang sampai kan baru je plan nak buat kenduri, dah ada batalion. Dah ada orang dah siap kata kita nak buat ni. Aku nak potong ni, aku nak potong sana, nak potong bawang, nak potong daging apa semua dah ada dia punya tugasan-tugasan yang diberikan. Tapi itu antara aktiviti di kampung yang kita boleh buat di hujung minggu. Dan ini sebenarnya kita nak bawakan juga rakan tugas kita dah bersedia sebenarnya. Wow, tengok ni kampung ni. Kita nak bersama dengan Sofia di Kampung Budaya Teraci, Kuala Pilah Negeri Sembilan. Katanya Sofia hari ni nak mengocah ikan. Mengocah? Ya. Mengocah tu apa? Tangkap? Tangkap ikan guna tangan. Adakah Sofia akan tangkap ikan guna tangan? Jom kita bersama dengan Sofia sekarang ini yang berada di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Silakan Sofia. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi semua para penonton Malaysia hari ini. Terima kasih para rakan-rakan di studio, Rena dan juga Haziq. Pastinya kalau anda tertanya-tanya, kita berada di Kampung Budaya Teraci, Kampung Pilah Negeri Sembilan. Pastinya saya sangat tertarik di sini kerana kita akan menyaksikan suatu acara yang dinantikan oleh keseluruhan penduduk kampung di sini. Mengocah namanya. Dan kalau anda tahu, inilah Negeri Sembilan antara negeri yang hanya Negeri Sembilan sahaja yang ada kolam mengocah ini, khas untuk aktiviti ini. Dan kalau nak saksikan, lepas ini kita akan saksikan ikan-ikan ini dilepaskan ke dalam kolam ini supaya kesemua peserta boleh mengocah. Pagi ini tuan-tuan dan puan, kau boleh kita lakukan mengocah ini. Jom kita lakukan dalam kiraan 3, 2, 1. Wah, tabak ini adalah ikan ni banyaknya. Okey, ini ikan keli atau ikan sembilang. Kalau anda tahu, banyak betul. Jadi, apa yang saya tahu pagi ni, kalau dapat ikan yang terbesar dapat hadiah. Dan ada ikan-ikan ni juga yang dipasang klip
ataupun kata ribbon tu, kalau jumpa juga dapat hadiah dia. Ini antara kemeriahan pagi ini. Dan yalah, mengocah ni adalah antara aktiviti yang paling dinantikan oleh keseluruhan rakyat di sini. Kalau anak tahu juga, ada 8 kolam di sini ya. 8 ini satu saja. Ada 8 kolam dengan keluasan 5.6 ekar dan dah diwujudkan tahun ini khususnya untuk anda semua penggemar-penggemar aktiviti mengocah ini. Nak mengimbau sedikit kenangan anda masa kecil-kecil dulu, siapa yang dah pernah buat lakukan aktiviti ini, anda letakkan komen anda, kongsikan pengalaman anda. Selepas ini 30 minit selepas ini kita biarkan dulu ikan ni, bagi dia aktif dulu, bagi dia dah biasa dengan keadaan ini, dan lepas itu kita akan bawa pula peserta. InsyaAllah Sofia akan turun juga. Dapat ikan ke tidak, tak tahulah, dihantarnya Amoy Bandar ke sini. Tak tahu apa. Jadi moto pagi ini adalah apa nak jadi, jadi. Kita harapkan agar anda bersedia sebab banyak betul ikan yang kita akan lihat pagi ini. Saya juga menemu ramah. Nak naik dulu ni, jangan terjatuh sister. Pak Lang. Okey, Assalamualaikum. Saya teruja sebab yalah ni pertama kali nak saya duduk bandar pun tak pernah mengocak. Ini pengalaman pertama untuk saya. Bagi Pak Lang sendiri bagaimana? Dan apakah yang kita boleh saksikan selepas ini? Kongsikan. Okay. Terima kasih kepada Cik Sofia. Kita sebelumnya di Sembilan ni kita terkenal dengan pesta mengocak. Tapi kita dalam setahun dua ni kita baru mengadakan pesta mengocak ikan di kampung ni. Yang mana kalau kita tahu di dalam Malaysia ni, inilah satu-satunya kolam mengocak yang ada. Ya, tempat lain tak ada dah. Negeri lain tak ada. Negeri Sembilan ni hanya terletak di Kuala Pilah yang kita ada kolam mengocak. Tujuannya kita mengadakan kolam ni untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak generasi yang muda. Sebab anak-anak generasi muda ni tak tahu dia duduk di bandar-bandar ni kan. Termasuk saya lah tu. Sebab ni dah dulu ni orang tua dulu sambang mengocak lah. Tapi sekarang ni kita nak katakan sawah dah tak ada, maka kita buat kolam. Kolam inilah kita buat program mengocak di kampung ini. Pada pagi ni kita akan ada pertandingan mengocak ni. Kita akan ada pertandingan yang akan mendapat ikan yang ada tag. Itu ada hadiah dan juga ikan yang terbesar. Boleh kongsikan tips sikit Pak Lang, macam mana kita nak tangkap ikan ni? Ada teknik tertentu ke? Macam saya di manalah reti nak tangkap ikan Pak Lang. Cara ikan ke Sembilan ni dia ada cara dia. Dia masuk tu dia kena cari kepala dia punya ada songek, dia ada dua tu. Dia kena cakap. Kalau kita main pegang tu kan kita takut kalau ikan tu menyongek kan. Tapi itu pulanglah kepada peserta-peserta macam mana dia nak menjangkau. Okay. Boleh pakai baju ke kain, tak ada masalah. Saya tak sabar nak tengok Pak Lang masuk ke dalam kolam ni menangkap antara ikan yang terbesar lah. Okey. Boleh, insyaAllah. Dan saya juga insyaAllah akan turut serta masuk ke dalam kolam mengocak ni buat pertama kali dalam kehidupan saya. Saya harap agar segalanya dipermudahkan. Dan kita akan terus bersama dengan rakan di studio. Saya nak bertenang sekejap. Lepas ni kita akan mengocak ikan keli kembali ke studio. Wow, tak sangka Sofia dia bersemangat hari ini nak mengocak katanya. Kita nak tengok juga kehebatan kali pertama Sofia berada di kampung. Sebab orang-orang bandar macam Sofia, macam Haziq ni tak pernah rasa pengalaman tu. Kita nak tengok bagaimana semangat Sofia sekejap lagi nak mengocak bersama dengan semua penduduk kampung. Kita tunggu je Sofia masuk dekat dalam bendang. Tunggu je kita nak. Tak apa, kalau Sofia tak nak masuk, tunggu orang tolak je lah. Masuk dekat dalam tu. Okey, kejap lagi juga kita ada pesta benak. Selajur hidup yang kita nak share dengan anda. Kita berehat seketika. Kita bawa terus di Sri Aman Sarawak. Sekejap saja lagi. Betul. Jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Sambil-sambil tu minum kopi, makan nasi lemak. Sedap. Jadi nasi lemak dengan kopi O lah ya. Kita kembali selepas ini dalam MSI. Papan luncur ni memang sukar untuk
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Malaysia hari ini. Semuanya hari ini kita nak bawakan perkongsian yang dapat kita nikmati tentang suasana di kampung. Wow. Ini terus kita nak terbang ke Seri Aman, Sarawak. Nak saksikan sendiri Pesta Benak Selajuri Hidup. Apa sebenarnya Pesta Benak ni, Aziz? Kalau nak tahu apa, kita ada buat satu bikisan yang memang sangat-sangat padat dan memang sangat hebat untuk anda yang disediakan oleh wartawan kita Asri. Jom kita tengok apa tu Pesta Benak Selajuri Hidup. Jom kita saksikan. Papan luncur ni memang sukar untuk kita mencapai benak itu. Masa itu dah habis benak tu, dia sebelah saya muncul. Cip, Cip, tolong Cip. Macam tu, panggil Cip. Kawasan peninggalan jajahan Raja Perut ini menyimpan fenomena alam yang cukup istimewa. Hanya di Bumi Kenyalang, kewujudan ombak besar di sungai yang tidak ramai tahu mengenainya. Benak mampu mencecah ketinggian sehingga 6 meter. Seri Aman terletak kira-kira 200 km dari Bandar Raya Kuching, Sarawak, membawa keterujaan masyarakat di Sarawak untuk meraihkan Pesta Benak di kala bulan mengambang penuh. Batang Lupar menggamit kehidupan masyarakat setempat, membangunkan tradisi muhibah seisinya. Adat periuk berkerak, adat lesung berdedak, susah senang bersama sungai. Wahub Hafsah, 55 tahun, mengakui dirinya begitu sebati dengan sungai ini, biarpun panorama yang dilihat kini berbeza di bawah arus masa. Memang dah meluncur daripada kecil sebenarnya. Masa tu kalau belum ada terlibat dalam peluncuran, kita memang ada sesuatu juga yang kita simpan dalam hati lah untuk kita menajui benda-benda yang lain, atau kita sebagai nelayan untuk tangkap ikan. Kalau dekat sungai, kita meluncur dekat dia punya tebing saja. Benak yang hanya muncul bila tiba musimnya. Tahun ini kedatangannya pada awal September. Meskipun hujan, anak jati Kampung Hulu Simanggang ini tidak melepaskan peluang untuk melakukan aktiviti meluncur benak. Dialah jago luncur. Tidak kecewa meski kecundang. Bahkan tetap bersemangat menanti hari esok kerana benak dijangka lebih besar berbanding sebelumnya.
Cuaca bertambah baik, muncul pelangi selepas hujan. Wahub sepatutnya keluar bersama peluncur lain, namun kesihatannya tidak mengizinkan. Cip, tak okey kah hari tu? Masih kurang menyempurna badan, sedap badan. Mudahan kita hari tu okeylah lepas urut. Demam yang dialami melemahkan kudrat akibat lincah meluncur sewaktu hujan pada hari sebelumnya. Simpati dengan keadaan Wahub, Nik Narmalan Liza Ibrahim, 46 tahun, bersama suaminya, Syadratul Muntaha Muhammad Narudin, 31 tahun, yang juga ahli peluncur, datang melawat serta membantu apa yang perlu. Jika diikutkan hati, Liza berkobar-kobar ingin meluncur menggantikan tempat Wahub. Namun, dia masih trauma dengan insiden yang hampir merenggut nyawanya ketika meluncur pada minggu sebelumnya. Mengikut nanti nak meluncur kita? Rasa nak turun meluncur je. Berkobar-kobar nak turun kaki tu. Dah katal dah nak turun kaki. Katal kaki kita. Oh, dah katal tu. Tapi, yalah tuan pengusi, si nyuruh nak turun kaki dulu. Sebab terjadi 30 ya. Masa lepas air tenang kan. Lepas air tenang, tengok Cip pakai baju warna oranye. Masih ingat hari tu. Sebelah ni pegang pedal dalam sungai, kaki macam ni renang. Cip, tolong Cip. Macam tu, panggil Cip. Bermain dengan alam yang sukar diduga. Bukan sekadar menguasai teknik menjinak benak, pertembungan antara air laut dan air sungai juga merupakan satu cabaran. Tidak sunyi sungai di Sarawak tanpa sang penunggu yang dipanggil Poya oleh masyarakat tempatan. Nyawa menjadi taruhan, jiwa pula direntap ketakutan. Tetapi rahsianya, usah berfikir maupun bercakap tentangnya. Papan luncur ni memang sukar untuk kita mencapai benak itu. Tapi pernahlah berlaku benda tu di sebelah saya. Saya pun tak hiraukan dia. Masa tu dah habis benak tu, dia sebelah saya muncul. Tapi saya pun tak kisah juga. Menjelang hari kemuncak yang dinanti-nantikan, berbekalkan semangat yang berkobar-kobar, Wahub bersedia untuk menakluk benak. Segala persiapan dilakukan dengan rapi agar dia dapat melakukan yang terbaik. Debaran semakin dirasa. Peluncur-peluncur ini hadir bersama ribuan pengunjung, tidak sabar menantikan benak tiba, sempena pertunjukan luncur benak Batang Lupar. Baik, sementara menantikan benak yang akan muncul sebentar saja lagi, antara teknik-teknik para peluncur di sini adalah mereka perlu meniarap dan kayuh dengan tangan terlebih dahulu, barulah bila dah dapat keadaan yang stabil dengan air, ombak dan sebagainya, barulah dia akan duduk dan kemudian berdiri untuk meluncur. Sama-sama kita nantikan kejap lagi.
Meski berdepan dengan pelbagai dugaan, aksi Wahub tidak pernah mengecewakan kerana meluncur benak ini ibarat darah dagingnya sebagai anak sungai. Sungai banyak mengajar erti kehidupan. Pasang surut air sungai seperti sebuah perjalanan yang harus ditempuhi. Menakluk benak, sukar digambarkan dengan kata-kata. Hanya mereka yang dapat mengharunginya sahaja mengerti akan kepuasan yang dicari. Dia mungkin generasi awal dalam arena ini. Harapan Wahub akan ada legasi yang mampu mengekalkan keunikan ini di Sarawak. Bukan hanya peninggalan pusaka yang akan diceritakan pada kemudian hari. Wow, hebat, sangat hebat. Saya sendiri tergamam menyaksikan VT tersebut. Bukan setakat VT seminit, 2 minit, tapi VT 10 minit. Di mana saya rasa macam saya ada kat sana. Ahmad Asri Badrun, hebat cerita awak hari ni. Pengalaman yang tak boleh dijual beli. Betul? Yang disaksikan sendiri oleh wartawan dan juga kru produksi Malaysia hari ini, yang mana kalau kita lihat ianya adalah satu pesta yang disambut setahun sekali. Betul. Bagaimana sebenarnya mereka yang tinggal berdekatan dengan Batang Lupar ini sanggup menghabiskan waktu mereka. Ada yang tinggal di kawasan pedalaman, contohnya masyarakat Iban sendiri keluar membina perumahan sementara di tebing Batang Lupar itu semata-mata untuk menyaksikan pesta benak ni, sehingga bawa pinggan mangkuk kata Asri dan sebagainya. Buat kampung sementara di situ semata-mata untuk merasai sendiri kemeriahan pesta benak ini. Diharapkan agar generasi selepas ini dapat teruskan tradisi ini setiap tahun supaya tidak luput di telan zaman. Betul. Kan, semoga ada. So, saya jadi lepas tengok ni tahun depan rasanya Haziq dapatlah mungkin rasakan sendiri pengalaman tu. Sebab dari tadi memang Haziq tak habis-habis. Best, menarik. Walaupun ada buaya katanya sanggup Sanggup. Kita buaya. Bukan. Jangan. Tu, tengah tengok kat rumah. Tengah tengok kat rumah tu. Tak. Kita cancel tadi tu. Okey, so kita nak kembali ke kampung lagi. Okey. Kita dah dari tengok daripada Benak Selajur Hidup. Kita nak terus pergi ke Kampung Budaya Teraci Kuala Pilah kembali. Dengar cerita Sofia dah masuk dah dekat dalam bedang tu. Wow, tak sabar nak mengocah ke tu. Sofia, dah masuk. kongsikan kemeriahannya. Jom bersama Sofia. Jom kita tengok muka dia. Okey, so pesta mengocah dalam lumpur sudah pun bermula. Kalau anda dah melihat di sini, semua anak-anak jantan, semua jejaka, semua dah masuk dalam kolam ini untuk mencari ikan keli atau ikan sembilang. Okey, jadi saya berada di sini memang tak nampak langsung. Jadi minta tips kat abang ni. Assalamualaikum bang, minta maaf mengganggu. Ni dah susah ke dapat ikan yang besar? Waalaikumsalam, ya. Memang susah. Nampak memang macam senang, tapi bila kita nampak senang. Nampak memang mudah. Tapi bila kita cuba, memang ikan tu lari-lari. Saya terbaca tips ni, kalau nak dapat ikan tu, kita kocak air dulu, kasih ikan tu pening. Betul ke? Itu antara salah satu cara dia lah. Satu lagi, kalau kita dekat dengan tebing, kita tolakkan dia ke tebing. Tolak ke tebing, ya. Kalau boleh kita tolak tebing, lepas tu kita tangkap kepala dia. Ya, memang penat. Penat. Okey, tak apa bang. Bang teruskan. Okay. Mana abang tadi tu? Okay, terima kasih. Okey. Kalau anda nak tahu, ini bukan satu sukan yang sangat mudah. Nak persilakan. Pakcik nampak berpengalaman orangnya. Mai ke sini saya jumpa. Minta maaf ganggu. Dapat ikan keli kat sini pun ada banyak. Cik, nama pakcik siapa? Josli Ismail. Josli. Ni, dah berapa lama dah mengocah ni? Saya baru sama dengan dia orang lah. Pesta mengocah kita ada campur dengan dia orang jugalah. Ini baru kita yang ketiga lah yang kita masuk datang ngocah. Cik, apa strategi nak dapat ikan besar ke main tangkap apa yang dapat je? Orang faham lah saya sebab apa. Ada yang pakar lagi pada kita orang. Kita orang tak berapa pakar sangat lah. Kita baru mencuba lah dalam hal ni. Jadi meriah jugalah. Saya rasa ikan keli pun lalu kat kaki saya ni. Okey, jadi macam mana kita kena kocak air dulu ke?
Tekan, kalau jumpa kita kena tekan. Tapi sekarang ni air terlampau dalam. Jadi kita tak dapat. Untuk kita menangkap tak dapat. Air terlampau dalam. Air terlampau dalam. Kalau kita ketebing sikit, Cik, boleh? Okey. Baik, kalau anda ingin tahulah, ni antara sukan tak ada wanita pun yang join sukan ni, Cik? Oh, selalu ada. Selalunya ada. Ni hari tak berapa ramai wanita. Okey, jom kita carikan keli. Saya ikut sekali. Mana? Kau ingat Allah. Tak maaf, saya first time orang bandar, biasalah ya. Jadi tipsnya adalah kita kocak air dulu. Kita kocak, kocak. Macam ni. Dapat. Dapat. Ya, bang, go. Mana dia, bang? Allah. Bang, dia dah gerak ke mana, bang? Oh, tu dia. Kat sini. Yeay! Alhamdulillah. Okey, jom kita tunjuk kat kamera, bang. Alhamdulillah, bang. Kita tunjuk kat kamera, bang. Kita bagi tepukan yang gemuruh. Yeay! Terlepas. Kalau anda berada kat sini, anda boleh rasa sendiri kemeriahan. Ya! Bang, hebat, bang. Saya tabik hormat, bang. Sofia! Tunjuk sikit cara genggaman ni macam mana. Pegang kepala dia lah. Pegang kepala dia supaya dia tak bergerak lah. Lepas tu, kalau boleh kita simpan terus. Sofia pegang ikan. Memang agak penat ke? Agak penat sikit lah. Saya tengok abang pun saya penat, bang. Okey, ini ada tag pink tu tak? Yang ni tak ada lah. Dia biasa dia pasang tag tu di bahagian ujung ekor. Ini hari kita tak tali lah, tali warna kuning. Okey. Tak dapat tag, tak apa. Boleh bawa balik rumah. Kita boleh goreng ni, ha. Ada ikan yang saya besar ni. Ada ikan yang saya besar. Dia letak dalam 10 ekor, 12 ekor macam tu. Yang besar. Abang memang hebat lah, bang. Jom kita simpan ke tepi dulu. Saya nak pegang. Nak pegang boleh? Saya selamat ke pegang? Okey, saya pegang mic. Saya tak... Macam mana, bang? Abang jangan. Come on, Sofia. Dia nak pegang ke tanah tu. Cepatlah pegang. Dia takut. Macam susah je nak pegang ni. Dia memang licin sikit lah. Ikan ni dia jenis licin. Dia ada besi kat apa? Dia ada bisa, bukan besi, bisa. Dia ada sengat lah ikan ni. Tak Abang tak bagi saya pegang lah. tak payahlah. Gentuk sama tak payahlah. Okey kan? Okey. Kita ucapkan tahniah kepada bang. Ya. Memang sangat-sangat hebat. Ya, sama-sama. Agak-agak berapa ikan boleh dapat ni? Kalau tak penat nanti kita cari lah 5 ekor ke 6 ekor buat goreng. Kalau saya tak kacau, tak ganggu abang, dapatlah 10 ekor kot kan? Okey, bang, terima kasih bang. Sangat-sangat hebat. Kalau anda boleh lihat ya, adik-adik kita pun ada kat sini. Hai dek, mai sini dek. Mai sini. Alah, sekejap. Nak tanya nama. Muhammad Anas Darus bin Muhammad Nasir. Okey, biarlah sini. Awak tahu tak tangkap ikan? Tak takut ke pegang ikan? Tak takut. Tak takut. Dah banyak kali tangkap dah? Ni baru first time tangkap. Baru first time keberanian beliau. Hebat, dek. Okey, adik ni pun dapat lah. Nampak tak? Ni adalah sukan bukan untuk dewasa saja. Tetapi kanak-kanak ni saya rasa kat kaki saya pun hebat. Semua yakin je. Nak tangkap ikan. Baiklah, penerbit minta saya tangkap ikan. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tak tahu macam mana. Saya duduk tepi ikan je sekarang ni. Macam mana nak... Ikut. Saya tak tahu macam mana sekarang ni. Kalau anda lihat, ini memang untuk satu ikan tu boleh 3-4 orang lah. Boleh kejar satu masa. Okey. Dapat cik. Ya Allah. Nampak. Pakcik, okey tak pakcik? Oh, ini satu sukan yang bukan mudah ya. Boleh cepat tergelincir. Sangat-sangat licin kat bawah ni kalau nak tahu. Ikan memang mengelilingi kita. Tapi tak mudah kita nak tangkap. Saya sejujurnya tak berani lagi lah. Pakcik. Alhamdulillah pakcik. Pakcik tangkap pakcik. Tunjuk kat kamera pakcik. Wah, bagi tepukan semua. Wah. Dengan begitu, tangkas sekali pakcik. Terima kasih. Berapa lama ke tangkap? Atau mengocah ni? Baru mula-mula lah ni. Baru nak mula? Okey. Boleh lah. Ada tag warna merah jamdu tak ni? Ni hitam sikit, hitam kelabu. Apa cabaran dia sebenarnya kalau pertama kali kita kena nombor 1 nak mengocah ikan ni apa? Kena fizikal, kena kuat sikit lah.
Sebab nak melompat-lompat tu. Yalah, saya tengok pakcik pun yang belum lompat yang tadi. Okey, tadi ada kita ucapkan. Memang hebat. Satu sukan yang kita nampak macam remeh. Saya pasti ramai yang menonton sekarang ni. Inilah sukan ataupun mengocah ni dilakukan oleh anda sendiri di rumah. Saya sebagai orang bandar ni, saya tabik spring untuk anda semua. Bukan sesuatu yang mudah. Dan selepas ni, saya tak nak datang seorang kat sini. Saya nak bawa Rena dan bawa Haziq untuk turun ke kolam mengocah ini. Apa pun, terima kasih semua. Kita akan meneruskan. Saya nak cuba pula mengocah. Tangkap ikan keli. Assalamualaikum semua, kembali ke studio. Wow. Hebatlah. Rina, kita tak dapat tengok langsung Sofia ngocah ikan tu. Inilah orang kata bila anak bandar masuk kampung kan. Dia rasa kemeriahan tu. Tapi bila nak cuba sesuatu, antara berani dengan tak berani. Tapi yang Sofia buat tadi bukan mengocah. Yeah. Dia mengacah ikan. Dia acah je ikan tu tapi dia tak dapat ngocah. Nampak ni masih lagi berusaha Dia masih usaha tengok. Ada rasa takut sikit. Tak apa Sofia, teruskan. Ini pengalaman baru untuk awak. Yep. Mudah-mudahan lepas ni ada lagi orang kata pengalaman-pengalaman yang boleh Sofia sendiri lakukan bila balik ke kampung. Boleh balik kampung saya? Nak tahu tak sebenarnya anda boleh suggest kan kalau anda ada aktiviti-aktiviti yang best, yang unik daripada kampung anda boleh share dekat Facebook Shai sekarang. Share je anda di kampung mana, aktiviti apa yang anda buat. Mungkin kita, MSI akan buat litas langsung kat sana. Mana tahu kita kalau dapat aktiviti-aktiviti menarik yang dicadangkan oleh anda penonton Malaysia hari ini, kami akan sampai ke kampung anda. Kita tengok sendiri apa aktiviti menarik yang ada yang boleh kita kongsikan untuk semua penonton MSI. Jadi sekarang ni boleh teruslah komen di Facebook Malaysia hari ini untuk aktiviti kampung anda ya. Selesai aktiviti mengocah kita dengan cerita Sofia dah dapat satu plastik. Boleh Sofia, boleh dengan penuh bangga Sofia. Okey, so itulah aktiviti mengocah ikan dekat Kampung Budaya Teraci di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Terima kasih kepada penduduk Kampung Budaya Teraci. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada cerita Detik 12 Malam. Takutnya selepas ini. Kata Tok Teri ni, semua orang Kelantan, masyarakat umum Kelantan ni tahu dah sebagai Tok Bromo. Dia sinonim dah. Semasa kini, dia bukan seru jing, puja jing, panggil jing, tak ada. Saksikan Detik 12 Malam setiap Jumaat 11.30 malam di TV3. Saksikan Detik 12 Malam. Kami diminta untuk membuat muka seram. Seram tak? Okey, baiklah. Kita terus nak bersama dengan orang kata orang kuatlah di dalam Detik 12 Malam yang dah masuk musim kelima. Ini dia, kita ada seorang yang saya rasa cukup sinonim dengan Detik 12 Malam ini, Azmi Jamsari. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, dan seorang lagi, ini saya cakap lah kalau tengok YouTube, Solo Ambush memang penjejak paranormal. Saya pun pernah interview beliau. So, kita bersama dengan Solo Ambush hari ini yang ada juga sebenarnya satu episod Detik 12 Malam dan Solo Ambush bergabung. Ya, bersama. Bersama Okey, tapi kan selalu ada sedikitlah keraguan. Bila sebut Detik 12 Malam, ramai yang menganggap ini adalah sebuah dokumentari. Pasti Azmi boleh perjelaskan tentang konsepnya. Kalau ikutkan Detik 12 Malam sememangnya dokumentari. Kerana kita bukannya buat cerita misteri, bukan create. Kita bukan cipta, tetapi kita mengkaji dan juga menyiasat. Adakah cerita-cerita tentang penemuan perkara-perkara misteri betul-betul berlaku ataupun tidak? Dalam masyarakat kita banyak cerita tentang benda-benda macam ni, perkara-perkara macam ni, dan banyak yang ramai yang minat. Jadi kita menyiasat betul ataupun tidak. Kalau ikutkan daripada musim yang pertama, dia hanya tertumpu kepada pekerjaan yang dilakukan dan berjumpa dengan perkara-perkara mistik selepas Detik 12 Malam. Tetapi selepas beberapa musim, kita explore lebih besar kerana ada permintaan untuk pergi ke lokasi dan juga pergi ke arah budaya. Macam semalam, Detik 12 Malam, kita menyiasat tentang main teri. Ini kita dah pergi ke Pantai Timur. Dan apa yang melibatkan perkara mistik dan juga misteri berlaku
dalam kita punya budaya. Okey. Jadi untuk musim yang terbaru ni, musim kelima, ada 26 episod. Okey. Kita cover sekali dengan paranormal team dan juga individu-individu yang melibatkan diri dalam pemburuan, pencarian, eksplorasi entiti. Itu yang kita masukkan sekali diorang dekat dalam ni. Termasuk Solo Ambush. Solo Ambush memang terkenal di social media. Kalau tengok kat YouTube, ramai sebenarnya penonton-penonton setia yang menantikan Solo Ambush punya konten terbaru kan untuk tengok konten paranormal ni. Tapi sewaktu membuat penggambaraan tu kan, kita nak tahulah Solo Ambush punya pengalaman sendiri sewaktu mencari entiti tu. So sebenarnya pengalaman yang dilalui itu adalah bermacam-macam. Ia bergantung kepada tempat. Okey, dan ada beberapa tempat yang saya rasa ia tak dapat nak lupakan. Ada tempat itu yang mempunyai aura entiti bersama dengan binatang liar, dan ada satu tempat itu adanya wujudnya entiti yang saya tak pernah jangka, dan ada juga satu tempat itu yang menyebabkan patung ini dia hilang, dan keesokan harinya saya cari dia muncul balik. Patung ni? Patung yang dibawa yang hari ada ni? depan kita ni? Ianya terjadi di Sarawak. Okey. Dia hilang, maksudnya apa kita kisahnya tak sebenarnya nampak. di sebalik patung? Kisahnya saya pergi ke satu rumah yang dikenali sebagai rumah bomoh, dan di sana saya menggunakan alat EMF saya dan mendapati EMF sangat kuat dan menjangkakan sesuatu yang luar biasa akan berlaku, dan apa yang berlaku adalah patung ini ditarik dan dihilangkan macam magic. Saya pun pelik, tapi itulah yang terjadi. Dan saya stop live, dan keesokan harinya saya cuba cari dan sesuatu yang mengejutkan berlaku. Patung ni dia boleh berbunyi dengan bateri, cuma bunyian yang pertama tu dia perlahan dan bunyian kedua dia normal. Di situ saya baru tahu patung tu ada disembunyikan di kawasan semak di situ. Okey. Secara ringkasnya. Saya jumpa kat situ. Sesuatu yang epik lah, yang pada mana kita ingat benda ni macam kes orang hilang apa semua, dan ianya terjadi pada patung ni. Tiba-tiba saya Kak Rina tak pernah tengok cerita hantu Untuk saya memang tak fact, suka. Dia tak suka cerita hantu. Tapi sepanjang 26 episod penggambaran dijalankan, Azmi sendiri pernah tak melalui pengalaman-pengalaman yang Azmi rasakan sesuatu yang pelik dan menakutkan? Kalau kata tak ada, tipu lah. Kita dah buat 26 episod. Sekarang baru 20 episod. 5 musim yang kita dah buat. Daripada musim pertama pun dah rasa. First episod pun dah rasa. Jadi kita tim Detik 12 Malam sendiri mengkaji ataupun dapatkan story, konten yang agak betul-betul. Ni bukannya cerita sikit-sikit, tidak. Dia ada kajian tentang lokasi, apa yang berlaku dan sejauh mana kebenaran ataupun perkara itu berlaku dekat kawasan tu. Contohnya penggali kubur ataupun apa saja, van jenazah lah, rumah mayat yang kita pernah pergi, kita explore. Dan kalau kata benda tu misteri, saya akan siasat dan duduk dekat situ. Betul ataupun tidak berlaku seperti apa yang diceritakan. Jadi itu yang kita bagi tahu kepada penonton, macam mana rasa, aura dia macam mana secara langsung, dengan kita ada CCTV yang akan memantau saya punya pergerakan. Jadi bukannya sekadar melihat saya masuk dan bercerita, tetapi ada yang memerhati dari sudut CCTV itu. Jadi ini yang... So abang memang seorang kat situ? Masuk memang seorang. Kalau ikutkan musim pertama, tanpa lampu. Bergantung kepada kamera yang ada night vision. Masuk meraba-raba lah. Cuma untuk musim yang terbaru ni, kita ada kelebihan sikit lah, bagi lampu sikit. Selalu berapa jam masa diperuntukkan untuk mendapat benar-benar untuk penonton merasai konten tu kan? Berapa jam masa Azmi berada di sesuatu lokasi tu untuk rakaman? Musim pertama kita explore ada yang sampai lebih 4 jam. Bermula 12:30 malam, masuk pernah sampai ke pukul 4 pagi. Cuba cari. Kalau lokasi tu besar, kita explore. Tetapi bila kita mencari, kadang dia tak dapat, tak rasa. Ada pernah pergi tanah kuburan, kata ada nampak lembaga, tak pokok apa semua. Tapi bila sampai masa berjam-jam, tenang, tak ada apa-apa. Jadi maksudnya dekat situ tak ada tenaga, tak ada aktiviti, cuma cerita-cerita masyarakat tentang kawasan itu. Jadi kita menyiasat dan kita dapat tahu, oh ini semua hanya cerita dahulu. Sekarang dah tak ada. Sekarang cerita. Tapi untuk menyiasat tu, bukan datang kosong lah. Maksudnya bukan datang tak ada bawa barang. Dia kena ada peralatan-peralatan yang diperlukan untuk kita buat pencarian tu. Mungkin boleh cerita apa antara peralatan dia apa? Solo Ambush.
Kalau detik 12 malam kita tak ada peralatan. Okey, memang kosong. Saya datang kosong, kita cuba rasa kalau ada nampaklah. Tapi kalau macam solo, ini adalah peralatan yang dia ambil dan lihat dan gunakan semasa siasatan. Jadi sebab tu kita pada penonton kita bagi variety. Kalau ada paranormal team, bukan setakat solo embus saja, kita ada OH, ada AY. Dalam paranormal team kita jemput guna metod masing-masing untuk melihat sama ada perkara tu berlaku pada diorang ataupun tidak. Okey, bagi mereka yang nak tengok detik 12 malam, ada pesanan tak Solo kepada mereka yang nak tengok ni? Sebab ini kan sesuatu cerita misteri kan. Apa pesanan? Okey, pesanan aku kepada yang nak tengok detik 12 malam season yang baru kerana dia tidak seperti dahulu. Season baru ni dia mempunyai lebih penyiasatan dan dokumentari berdasarkan fakta apa yang dirasa, didengar dan dialami So aku rasa satu rancangan yang lebih baik daripada sebelum-belumnya. Sebelum nak kata apa-apa, saya cadangkan tengok dulu dan korang boleh rasalah. Azmi? The legendary. Okey, detik 12 malam bersiaran setiap Jumaat 11.30 malam. Tetapi start pada 15 hari bulan Oktober ini, kita akan bersiaran pada hari Sabtu 11.30 malam. Kita tukar. Tukar hari Sabtu. Hari Sabtu. Timing sebelum sama? ni timing sama di TV3. Jadi kalau nak menonton boleh tonton secara langsung di stesen TV3 dan juga di www.tonton.com.my dan kalau terlepas boleh lihat di YouTube Detik 12 Malam 2022. Yes, wow. Memang peminat-peminat Detik 12 Malam kena nantikan. 15 Oktober nanti dah tukar hari Sabtu pukul 11.30 malam. Tapi masih sama di TV3 dan orangnya sama. Azmi Jamsari. Terima kasih Azmi dan juga Solo bersama kita hari ini berkongsi tentang Detik 12 Malam. Okey, kita nak sambung cerita pasal hantu kejap lagi. Ada lagi? Ada. Kita tarik nafas kejap lah. Sambung-sambunglah. Karina, bawa balik lah. Ini kita suruh Solo bawa balik. Kita berehat seketika, kembali lagi di MSI. Kita nak sambung cerita mengenai entiti. Sekarang ini kita nak cerita pasal Night of Fright dekat Sunway Lagoon. Ini Night of Fright 8. Kan, kita bersama dengan pengarah eksekutif Sunway Theme Park iaitu Mr. Calvin Ho. Good morning. Good morning. How are you? Good. Okay, so ini kali ke-8 dan last kita tengok Night of Fright adalah pada tahun 2019. Tahun 2022 kembali mesti lagi hebat. Mesti lagi orang kata kau-kau. Yes. Yeah. So mungkin boleh cerita Mr. Kevin untuk Night of Fright 8 ni apa dia punya latar belakang, apa dia punya cerita sebenarnya? Ini adalah acara tahunan yang kita dah buat ini kali yang ke-8. Dan sebab COVID kita tak dapat buat dalam 2 tahun. Betul? Sebab itu yang anda sebut itu kau-kau tahun ini kita akan bermula pada 30 hari bulan akhir bulan ini dan menjelang bulan Oktober. So it's a Halloween tapi temanya is the Night of Fright 8. Okay. So pengunjung ada yang datang dari dulu, dari yang pertama sampai ke-7 diorang datang Night of Fright. Tapi untuk yang ke-8 ni apa yang boleh diorang jangkakan? Expectation. Di Sunway Lagoon, Night of Fright ini adalah satu event yang terbesar di Asia. Sebab kita ada banyak-banyak aktiviti. Zone, scare zone itu 4 bahagian scare zone yang besar, 11 tarikan dengan 1 teater dan 9 kesemuanya ada 9 haunted house. Haunted house. Haunted Cakap pasal house. rumah hantu, Mr. Kevin. Kan? Rumah hantu ada banyak tau. Ada kat Malaysia ni kalau kita pergi mana-mana kan. Ada pergi festival-festival apa, ada banyak rumah hantu. Tapi apa yang membezakan rumah hantu Night of Fright ni nak dibandingkan dengan rumah hantu yang lain? Satu, kita ada campuran international dan lokal. Oh, kita bawa hantu-hantu luar. Yeah. So you macam Lycan, konsep Lycan, the werewolf tahun ini yang tema utama, the Lycan. So you bring the Hollywood inspired punya konsep kepada Night of Fright. Sebab itu kita bermutu antarabangsa. Sebab that is something, an event that semua Malaysian can enjoy dan bangga. Dah boleh kenal hantu-hantu luar. Kan. Tapi ada lokal punya juga. Kita tahun ini kita special adalah the 99 Doors daripada Simpang 4 Pulau Pinang. Itu as a real haunted house. Wow. So kita ada tema itu dekat dibawa dekat Night of Fright.
Okey, so kalau siapa-siapa yang nak rasa kan hantu luar negara, hantu Malaysia punya experience, berapa ringgit tiket ni? 118. Okay. Dengan it has a package. Kita ada package the blood bank, di ghost horn dan sebagainya. Okey, dia ada macam-macam package lah. Dekat mana kita boleh tengok tiket ni? Just go online for Night of Fright 8. And then you can book from there. Alright, so Night of Fright akan bermula bila and sampai bila? Berapa lama durasi? Kita akan bermula minggu depan, bulan depan. I mean, this end of the week, 30 hari bulan. Ini lighter dia. You werewolf. Werewolf. Ini adalah salah satu tema daripada pergi kacau sana, pergi kacau yang sana tu. Pergi kacau yang sana tu. Dia seorang. Pergi sana. Pergi sana. Weh, dia punya bunyi tu kau-kau So ini baru kecil ni, baru sikit. Ini satu, tapi banyak kita ada walk around character. Dan bukan saja itu, kita tarikan. We have this tarian. We have 3 shows. Kita ada music dan sebagainya. So ini seram gila, tapi you takut tapi happy, ataupun takut tapi seram. Jangan tolak benda ni. Jangan tolak meja ni. Jangan ambil meja ni. Jangan ambil. Pergi ambil Rina sana. Pergi ambil Rina sana. Okey, so Mr. Kevin, kalau yang nak pergi nanti kan, so dia mungkin yang budak kecil tak boleh pergilah. Ya. Kan? Umur dia? Umur 18 and above. 18 and above. Okay, umur 18 tahun ke atas, anda boleh plan dah untuk pergi ke Night of Fright yang akan bermula 30 hari bulan. 30 hari bulan ni, September. Sampai end of October. End of October. Lama Night of Fright 8. So anda boleh dapatkan tiket Night of Fright sekarang ini. Dia ada macam-macam package yang anda boleh dapatkan di Sunway Theme Parks. Okay, so kita nak pergi ke sana sebenarnya. Mr. Kevin, thank you so much. Sama. Kita jumpa di Night of Fright. Saya nak pergi sana, tapi nak macam nak lepas ni, Kak Lina. Cepatlah dia datang sini pula. Okey. Dia datang bawa seram-seram dalam studio ni. Ini suasana yang anda boleh rasakan sendiri untuk anda kunjungi berkenaan dengan Night of Fright 8. Dan yang pastinya juga kalau kita lihat tu baru orang kata sikit sajalah, sikit pengalaman tu. Adik-adik mungkin yang menonton ketika ni dah boleh rancang bersama dengan keluarga. 18 tahun ke atas katanya. 18 tahun ke atas dan anda boleh pergi bermula 30 hari bulan ni. Itu yang kalau kita tengok dari werewolf tu, itu baru 0.01%. Itu pun dah rasa seram tau. Dia datang belakang saya tadi tu. Yang tak pernah tengok cerita hantu, seram tak tadi? Seram lah. Tak suka cerita hantu. Ya, terkejut Kita tak tahu ada benda tu. Tak tahu ada surprise. Pandai Mr. Kevin, you buat surprise kat kita orang Okey, so guys, kita nak bagi tahu selain daripada Night of Fright, saya ada benda yang saya nak habaq mai lah kat hangpa semua kan, untuk cerita pasal makan ni. Makan pula. Makan lah. Kita dah cerita pasal hantu dah settle. Nak cerita pasal makan pula ni. Sebab kalau kita nak makan, benda tu lagi seram sebenarnya daripada cerita hantu. Kalau kita tanya dekat perempuan nak makan apa. Kenapa mesti seram bila tanya perempuan nak makan apa? Kita try. Apa-apa boleh makan. Okey, awak nak makan apa hari ni? Apa-apa je, boleh je. Okey, kalau macam tu kita pergi makan mi goreng. Tak naklah mi goreng. Semalam dah makan mi goreng. Okey, kita makan nasi kandar. Tak naklah, tak nak nasi. Okey, awak nak makan apa? Apa-apa je. Saya dah suggest kan, kita pergi makan pizza. Tak nak fast food. Tapi awak nak makan apa? Tengok, kita dah suggest dia tengok ni masalah dia. So kalau perempuan ni tak tahu nak makan apa, kita suruh perempuan lah yang suggest. Kita ada host baru Jalan-Jalan Cari Makan. Musim terbaru di mana Nadia Hasnan merupakan pengacara terbaru Jalan-Jalan Cari Makan. Kalau anda memang jenis macam Rina yang susah nak ajak pergi makan mana. Saya rasa semua perempuan macam itulah. Tapi tak apa, Nadia Hasnan akan bantu anda untuk cari lokasi menarik kena dengan selera tekak orang Malaysia. Ya, di sekitar Malaysia, Jalan-Jalan Cari Makan bersama Nadia Hasnan setiap Ahad pukul 11.30 pagi di TV3. Alright. Okey, so dah settle cerita hari ni. Kita dah mengocaikan. Dah cerita pasal detik 12 malam. Detik 12 malam. Tapi esok kita nak tenang-tenang saja. Kita nak kenalkan penonton Malaysia hari ini dengan permainan tradisional. Awak suka main apa kalau permainan tradisional? Saya kalau tradisional suka main penutup botol.
Oh. Cepe. Namanya cepe. Lepas tu main congkak. Main batu seremban. Karina main batu seremban. Main getah lagi satu, 0 point. 0 point. Itu semua adalah kenangan yang akan kami kongsikan kepada anda esok. Jadi terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Saya Azri Husni. Saya Hazrina Kasim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. So korang kena fikir, dalam karakter korang, art apa yang kena? Amir ni dia pandai menggunakan karakter. Ni ambil ais.